بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Fussilat. Muka surat 21. Ayat malam ini ayat 13. Surah Fussilat. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in a'radu, maka jika berpaling mereka itu, yakni kafir Mekah daripada beriman. Malam ni dia nak cerita dekat kita tentang amaran yang Nabi SAW bagi dekat kafir Quraisy di Mekah. Nabi bagi amaran dekat mereka ni, kalau sekiranya mereka tetap dengan pendirian mereka untuk tak mau beriman dengan Allah. Firman Allah, fa in a'radu, maka jika berpaling mereka itu, yakni kafir Mekah daripada beriman. Kalau mereka bantah tak mau nak beriman juga dengan apa yang Nabi bawa ke mereka, kemudian daripada terang kenyataan akan keesaan Allah dan kekuasaan Allah itu. Terang dah Allah ni berkuasa, tapi tak mau nak ikut juga. Allah bagi mukjizat dekat Nabi Muhammad ni macam-macam. Duk gaduh tak ada air, Nabi ambil tungkat, pukul pergi ke batu, terbit air daripada batu. Duk gaduh tak ada air, Nabi buat macam tu, terbit air, celah-celah jari. Tak percaya lagi, Nabi SAW buat isyarat kepada bulan, buat isyarat macam tu, bulan terbelah dua. Depan mata, tunjuk ke mereka. Mereka main cabar Nabi, kalau betul kamu Nabi, tunjuk satu benda yang manusia tak boleh buat. Nabi kata tak apa. Kebetulan masa tu malam, Nabi tengok naik ke langit nampak bulan, Nabi buat isyarat dengan jari macam tu, dengan kehendak Allah, bulan terbelah dua. Mujizat Nabi. Tak cukup dengan terbelah dua, bulan tu turun, main kapit bukit pula lagi. Nabi tanya, lah hampa nak beriman tak dengan Tuhan aku dan Tuhan hampa semua? Tak mau juga. Maka Allah kata, fa in a'radu, maka jika berpaling mereka daripada beriman, kemudian daripada terang kenyataan tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah, faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud. Maka kata olehmu wahai Muhammad kepada mereka ni, kepada kafir Mekah ni, aku bertakut akan kamu lintak, yakni petir azab seumpama lintak azab yang pernah kena kaum Ad dan kaum Samud. Nabi sampai kata lagu tu kat mereka. Kalau hampa tak mau juga beriman dengan Tuhan aku nak bagi tahu dekat hampa, dulu ada dua kaum, nama satu kaum Ad, satu nama kaum Samud. Mereka tak mau ikut Nabi mereka. Dengan kerana mereka bantah tak mau ikut Nabi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala buat mai angin kuat, tak ada hujan, angin saja, angin kuat mai, lepas tu dia mai petir, dia mai lintak, dia mai pang, kata mati habis kaum Ad dan kaum Samud ni. Kalau hampa bantah juga lagi, Tuhan aku Allah Subhanahu wa taala boleh buat lagu tu dekat hampa, membinasa akan kamu seperti mana binasa mereka itu. Firman Allah, iz ja'athumur rusul min baini aidihim wa min khalfihim. Ketika datang akan mereka itu, maksudnya apabila datang akan mereka itu kepada kaum Ad dan kaum Samud itu, oleh segala rasul daripada antara hadapan mereka dan di antara belakang mereka itu, maka rasul yang dahulu daripada mereka ada 4, iaitu Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syith dan Nabi Adam. Ini cerita pasal kaum Ad, kaum Samud ni. Nabi hak mai sebelum ada mereka dah ada 4 orang Nabi. Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syith dan Nabi Adam. Hak 3 tu Rasul, Syith itu Nabi saja. Ada 4 orang dah Nabi sebelum mereka. Yang kemudian daripada mereka itu, Nabi yang mai kemudian daripada kaum Ad dan kaum Samud ni, ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Lepas zaman mereka baru ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Dan yang ada pada masa mereka itu ialah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kaum Ad dengan kaum Samud ni, Nabi mereka ialah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kaum Ad, Nabi mereka Nabi Hud. Kaum Samud, Nabi mereka Nabi Saleh. Maka seru sekalian, maksudnya sekalian Nabi-Nabi. Nabi apa pun cakap sama je.
Nabi apa pun, daripada Nabi Adam alaihi salam dulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nada bercakap sama aja. Apa dia yang nabi-nabi ni cakap? Kata depa, alla ta'budu illallah, bahawa janganlah kamu sembah melainkan Allah semata-mata. Sama aja. Sembah Allah aja, tak usah sembah yang lain. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata mereka itu, kaum Ad, kaum Samud ni, bila Nabi mereka kata kat mereka, mailah kita sembah Allah, jangan sembah lain daripada Allah, mereka jawab dekat Nabi mereka. Kata mereka, jika kehendak Tuhan kami, nescaya turun dia akan malaikat. Dia kata kalau betul lah, kata Tuhan nak hantar mai satu utusan untuk nak ajak kami, Tuhan tak hantar hang. Dia kata Tuhan nanti hantar malaikat mai ajak kami. Oh. Lawyer tak boleh pakai lah. Cakap pandai. Bila Nabi Allah Saleh dengan Nabi Allah Hud pergi ajak mereka, mailah sembah Allah. Allah tu bukan Tuhan aku saja, Tuhan hampa juga. Allah ni aku duk ajak kita pakat-pakat sembah ni, Allah ni dialah Tuhan yang bagi makan minum kat kita. Dialah Tuhan yang bagi nyawa kat kita. Dialah Tuhan yang bagi kesihatan dekat kita. Dialah Tuhan yang bagi semua benda dekat kita. Mailah sembah Allah. Aku ni Nabi, Allah suruh aku mai bagi tahu kat hangpa benda ni. Depa jawab. Depa kata kalau betul lah kata Tuhan nak hantar mai satu Nabi dekat kami, Tuhan tak ada nak bagi kat hang jadi Nabi. Tuhan bagi malaikat menjadi Nabi. Ni yang bagi kat hang pasal apa? Hang dengan kami ni beza tang mana? Depa kata serupa aja. Tuan nampak? Perangai ni daripada dulu lah. Bukan hadut tulis dalam surah Abang kata Nabi Muhammad ni buat hubungan seks dengan 12 orang. Termasuk seorang daripada tu ialah perempuan hamba. Dia berzina dengan perempuan hamba yang bukan Islam. Ini menunjukkan Nabi Muhammad ni manusia macam kita aja, bukan ada lebih tak mana. Boleh tulis lagu tu dalam surah Abang. Apa hak dia ni tulis ni? Dia mengulangi perangai kaum Ad dengan kaum Samud yang tidak memandang Nabi ni sebagai pemimpin yang boleh pimpin dia daripada jalan sesat. Sama aja. Cuma tukar nama aja. Ni malam ni kita baca benda ni lah. Depa kata balik dekat Nabi Hud, depa kata balik dekat Nabi Saleh, depa kata lau syaa rabbuna, kalau Tuhan kami mau nak hantar nabi sungguh mai dekat kami, la anzala malaikah, Tuhan akan hantar malaikat. Dia tak hantar nabi dari kalangan manusia. Tuhan akan hantar malaikat. Pasal apa? Pasal malaikat lain daripada kami. Kalau hantar manusia, manusia serupa kami. Orang yang serupa kami nak ikut macam mana? Dia pun serupa kami aja. Dia tak mengaji universiti. Kami ada PhD. Ni dia jadi lagu ni. Dia berasa dia pandai lebih pada Nabi, maka dia tak perlu ikut Nabi. Tuan nampak? Tak nampak lagi. Kena beli lain lah buku tu. Maka bahawasanya kami dengan barang yang disuruh kamu dengannya itu kapiak sekalian. Dia berkata dekat Nabi Hud, dia berkata dekat Nabi Saleh, maka dengan itu kami nak ikrar di depan kamu bahawa apa hak kamu duk habaq kat kami ni, habaq suruh kami sembah Allah, habaq suruh kami mengaku kata kamu ni jadi Nabi, maka dengan ini kami nak ikrar depan kamu. Kami kapiak dengan benda tu. Kami engkar, kami tak mau ikut apa yang kamu kata. Yakni kata kaum Ad bagi Nabi Hud dan kata kaum Samud bagi Nabi Saleh dengan jalan takbur atas Nabi mereka itu. Bercakap dengan takabur. Besar diri. Aku tak ada heran dekat hampa semua. Lagu tu punya cakap. Tuan-tuan, agama tak mau orang macam ni. Cabar Islam cara takabur pun Islam tak mau. Bercakap atas tiket Islam takabur pun Islam tak mau. Sebab takabur ini sifat Allah Subhanahu wa taala, manusia mana pun tak boleh bersifat dengan takabur. Begitu. Firman Allah, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Dan adapun yang kata kaum Ad itu, maka takabur mereka itu di dalam bumi dengan tiada sebenar. Iaitu takabur atas Nabi mereka itu Hud. Tidak mau beriman dengan dia. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Maka kata mereka itu, yakni kaum Ad, kaum Samud ni, mereka kata, siapa yang terlebih daripada kami dari segi kuat? Sombong tuan-tuan. Cukup sombong. Ni ayat Quran ni kita duk baca lah, ni ayat Quran.
Allah cerita balik perangai kaum Ad dengan kaum Samud ni. Dah tak mau ikut seruan Nabi mereka. Sudah pirah tak mau ikut tu. Cakap besar lagi. Dia boleh kata dekat Nabi dia kata, Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami ni? Cuba abang main. Maka kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Yang juga sepupu Nabi. Dia menjelaskan benda ni. Kata dia, yang tinggi mereka itu 100 hasta. Dia kata yang kata kaum Ad, kaum Samud ni, depa ni orang hak paling tinggi di kalangan depa, tubuh badan tinggi ni sampai 100 hasta tinggi. 100 hasta tinggi depa ni. Tu yang dia jadi takabur, megah tak tentu punca tu. Kata Ibnu Abbas, di kalangan puak Ad dengan puak Samud ni, yang paling tinggi daripada kalangan depa ni 100 hasta tinggi. Dan yang paling rendah di kalangan mereka ialah 60 hasta. Paling rendah 60 hasta. Bahasa hapui pokoknya apa? Seorang-seorang mereka tu besar tu. Tuan-tuan, kita tahulah Nabi Allah Adam AS lagi besar. Lepas tu dia mai zaman kemudian tu dia duduk kecil-kecil sampai kat kita ni ke metod. Yang ni kalau budak-budak belajar di sekolah tu dia kata proses evolusi. Dia kata. Dia duduk halu ke metod. Serupalah macam zaman dulu orang kata ada dinosaur. Kan? Dinosaur zaman dulu kala ni, menatang dinosaur ni kuai duk halu jadi cicak mengkarung. Macam mana manusia daripada besar ni, kaum Ad, kaum Samud ni sampai 100 hasta punya tinggi, lah sampai tak cukup 4 kaki punya pendek. Kan? Macam tu lah dinosaur pun lah jadi mengkarung aja. Kan? Ini proses evolusi dia kata. Kata Ibnu Abbas, yang paling rendah di kalangan mereka 60 hasta. Satu-satu orang boleh korek batu besar-besar daripada bukit. Bawa mana tempat yang dikehendaki kerana kuat mereka ni. Seorang boleh pergi perlai bukit. Seorang dia boleh pergi perlai bukit. Dia boleh alih bukit tu cempung buat pergi tang mana dia nak buat. Tu yang kata puak ni, yang kata kaum Ad dengan kaum Samud ni. Padanlah mereka cakap takabur. Tuhan bagi kat mereka benda ni. Bagi dekat mereka bukan saja badan besar, bukan saja kuat, bahkan mereka ni pandai dalam bidang binaan, architecture. Kaum Ad dengan kaum Samud, mereka punya rumah kediaman perut bukit. Mereka boleh korek bukit tu, buat satu kediaman mewah dalam bukit. Ini kaum Ad dengan kaum Samud. Sudahlah mereka kuat, Allah bagi dekat mereka pandai pula. Rupa-rupanya kuat dengan pandai yang Tuhan bagi kat mereka, menyebabkan mereka lupa diri. Mereka lawan Tuhan. Firman Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Dan tidakkah ketahui mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan mereka tu, Allah tu terlebih daripada mereka itu pada kuat. Tuhan kata, puak ni tak ada akal sungguhlah. Kalau mereka rasa mereka kuat, kuasa yang boleh buat mereka tentu lebih kuat. Maka yang buat mereka, yang menjadikan mereka, yang mencipta mereka Allah. Kalau mereka rasa mereka kuat, Allah lagi kuat. Tuan-tuan, kalau kita boleh bagi ke orang 5,000, mana kita ada lebih daripada 5,000 lah. Betul lah. Kalau kita bagi 5,000 ke orang, kita ada RM5, mohong lah. Mana boleh? Kita mesti ada lebih daripada hak kita bagi ke orang tu. Kalau kita boleh derma dekat orang 5,000, makna kita ada lebih pada 5,000 lah. Tak ke 50,000, tak ke 500,000. Dengan kerana kita ada duit 500,000, kita boleh bagi ke orang 5,000. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia boleh buat kaum Ad, kaum Samud, badan besar-besar macam tu, kuat ni sampai boleh pergi perlai bukit, angkat batu besar, pindah pergi tempat lain dan sebagainya. Kalau Allah boleh buat makhluk kuat macam tu, Allah ni Khalik. Dia tentu lebih kuat daripada makhluk yang dia buat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat ni, dia kata, awalam yarau, tidakkah mereka ni fikir, takkah mereka ni boleh tengok, annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Sesungguhnya Tuhan yang buat mereka, Tuhan tentu lebih kuat pada mereka. Itu terjemah cara mudah fahamnya begitu. Yang tiada dapat lepas seorang yang kuat daripada azabnya, yang ni azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata tak ada lah pemohong. Kalau hampa kata hampa kuat, pemohong. Tak ada satu makhluk aku yang aku buat boleh lepas daripada azab aku, melainkan dengan izin aku.
Firman Allah, wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan adalah mereka, yakni kaum Ad dan kaum Samud ni, dengan segala ayat mukjizat kami engkar sekaliannya. Tidak beriman mereka dengan rasul kami. Maka dengan sebab itu, fa arsalna alaihim rihan sarsara. Maka kami lepas atas mereka itu angin ribut sejuk, tetapi tiada hujan. Tuhan ni dia ada peringkat dia. Dia ada tahap dia. Dia biang. Sekali dia rentap, sungguh. Tuan-tuan, kita orang Islam, kita kena ada satu keyakinan. Apa dia? Allah duk tengok apa duk jadilah ni. Allah tengok orang Islam duk kena tindas, duk kena bom, duk kena bunuh, duk kena macam-macam. Allah tengok benda ni semua. Allah saja biang. Di samping Allah nak tengok orang Islam ni, tara mana mujahadah dia dengan Tuhan. Sampai satu peringkat, Allah tolong sekali orang Islam, bungkus habis orang-orang aduk menentang Islam. Dan saat dan ketika tu akan sampai, insya-Allah. Firman Allah, fi ayyamin nahisat. Yakni pada segala hari, yakni hari nahas atas mereka itu. Nampak tuan-tuan? Kita duk kata nahas jalan raya. Nahas tu rupanya Arab. Nahas ni dalam bahasa Melayu ni makna dia sial. Sel kita kata. Tuhan kata dalam ayat tu fi ayyamin nahisat, iaitu pada segala hari nahas atas mereka itu, daripada hari Arba'ah kepada Arba'ah, yakni seminggu. Akhir bulan Syawal, iaitu 7 hari 8 malam berturut-turut. Tuhan bagi tempoh dekat mereka, biar mereka duk tunjuk takabur, tunjuk sombong, tunjuk mereka ni tak heran ke Nabi, tunjuk mereka cabar Nabi, sampai satu peringkat rasa boring dah cabar Nabi, cabar Allah. Sampai satu peringkat, Tuhan buat mai rihan sarsara. Dia buat mai angin ribut sejuk, tapi tidak ada hujan. Bila mai angin ni, dia mai selama seminggu berturut-turut, daripada hari Rabu sampai hari Rabu. Tak berhenti-henti angin ribut dok mai. Kata Ibnu Abbas, tiada diazab satu kaum melainkan hari Rabu. Sudah. Kan? Ibnu Abbas bagi satu pendapat dia di situ. Dia kata biasanya Allah dia nak buat turun azab Yaum al-Arba'ah, hari yang keempat hari Rabu. Itu sampai mana hari Rabu? Dekat dia lagu tu. Dia kata linudhiqakum azabal khizi fil hayatid dunya, supaya kami rasakan kepada mereka itu azab kehinaan pada hidup di dunia ini. Tuhan bila dia buat mai azab, dia buat mai bala, tujuan dia satu aja, supaya hampa rasa sakit. Ambil rasa, dia kata. Selama ni hampa duk buat tak heran dekat aku, hampa ingat aku tak boleh buat apa kat hampa. Hari ni hari naik hampa. Hari ni aku buat. Bila kena, Allah Subhanahu wa taala kata linudhiqakum azabal khizi fil hayatid dunya. Aku buat mai azab ni dekat hampa supaya hampa rasa azab yang menghina hampa ni. Firman Allah, wala azabul akhirati akhza, dan bermula azab akhirat lebih sangat daripada azab dunia. Hampa kena seminggu berturut-turut angin ribut sejuk, hampa dah rasa tak boleh tahan dah. Aku nak habaq kat hampa, hak hampa kena ni tak ada apa-apa. Akhirat lagi teruk daripada hampa kena lah ni. Tuan-tuan nampak? Itu dia yang kata Allah Tuhan kita. Jangan cabar dia. Jangan cabar dia. Saat lagi bila dia mai masa dia nak murka, dia nak marah kat kita, jahanam kita. Jangan cabar dia. Itu sebab bila dalam masyarakat ada orang duk cabar-cabar Allah ni, kita kena nasihat dia. Kita kena nasihat dia. Kena habaq kat dia. Tak boleh duk cabar-cabar Tuhan. Tak boleh. Kamu menghina Nabi, makna kamu mencabar Allah. Sebab Nabi itu utusan Allah. Kamu menghina Nabi, bermakna kamu mencabar Allah. Jangan cabar. Pasal apa? Allah bila dia balas, kita tak larat nak tanggung. Hak kita tak larat nak tanggung tu, Tuhan kata sikit aja, akhirat esok teruk lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yunsarun. Dan mereka itu tidak ditolong, lepas mereka itu daripada azab dunia dan azab akhirat. Azab Tuhan bila mai atas dunia pun siapa tak boleh tolong, akhirat telah lah, siapa pun langsung tak boleh tolong apa. Benda ni bila mai ni mai dalam bentuk azab. Bila kata azab tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Bukan kata akhirat, dunia ni lagi dah. Kalau Tuhan buat mai satu azab, akak kena. Tak boleh tolong. Siapa pun tak boleh tolong. Apatah lagi akhirat, bila kena azab Tuhan, tanggunglah apa yang Tuhan buat mai. Maka inilah azab kaum Ad, sebab tidak beriman mereka dengan Nabi mereka, iaitu Hud alaihi salam. Firman Allah, wa amma Samud, fahadainahum,
fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan ada pun kaum Samud. Ni nak cerita kaum Samud saja pula. Kaum Samud umat Nabi Saleh. Maka kami hidayah akan mereka itu jalan tauhid kepada Allah dan iman dengan rasulnya, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Tuhan kata kepada kaum Samud, kami hantar mai Nabi Saleh, kami suruh Nabi Saleh tunjuk dekat mereka macam mana cara nak beriman dengan Tuhan. Maka perlebih mereka itu ambil jalan buta dalalah atas jalan hidayah Rasul, yakni dengan tidak ikutnya. Allah hantar Nabi suruh ikut, mereka pergi hina Nabi itu. Allah hantar mai hidayah, mereka lempang hidayah, mereka ambil dalalah. Perangai. Allah hantar mai hidayah, hantar petunjuk dekat mereka. Mereka tolak petunjuk pergi ke tepi, mereka mau dalalah kesesatan. Orang hantar mai hak elok tak mau, nak hak buruk. Ini perangai kaum Samud. فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka ambil akan mereka itu oleh lintang petir azab yang amat hina dengan sebab barang yang ada mereka usaha daripada dusta Nabi mereka itu, yakni Nabi Saleh alaihi salam. Serupa juga kaum Samud pun dengan kerana bantah tak mau ikut Nabi Saleh, Tuhan buat mai petir, buat mai lintang, mai pang kata kena habis berselerak cara, mati, habis punah rana habis. Maka inilah hal kaum Samud yang kafir mereka dengan dusta Nabi Saleh. Tuan-tuan tengok, mendustakan Nabi kafir. Mendusta Nabi ni maksud apa? Maksud dia sama ada dia tak percaya langsung kata dia tu Nabi, ataupun apa hak Nabi kata dia kata dah. Mendustakan Nabi. Adapun yang beriman, maka firman Allah, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami lepas daripada azab itu akan segala mereka yang beriman dengan Nabi Saleh. Itu dia lah tuan-tuan. Untung kita jadi orang yang ikut Quran dengan hadis ni. Untung. Walaupun atas dunia nampak macam rugi. Nampak macam rugi. Orang kata bodoh. Orang kata macam-macam. Orang hadu nak dok kepada agama, nak ikut Quran, nak ikut hadis Nabi, nak jadi orang Islam hak baik ni, sebahagian orang kata bodoh. Dia kata bodoh pokok ni lah. Dia kata apa ke satu benda. Kalau dia kata apa ke satu benda tak apa. Dia kata bodoh pokok ni. Apa ke satu jadah. Dia kata. Jadah dia kata. Hidup dengar orang mengaji kitab baca. Apa dia kata. Biar pilah. Dia pun nak kata kita bodoh ke. Dia nak kata apa ke kita. Biar dia kata pilah. Pasal apa? Pasal Allah subhanahu wa ta'ala kata orang yang ikut Nabi ni, kalau ditimpakan azab dan sebagainya, Allah akan selamatkan kita. Sama ada dia selamat dunia ataupun akhirat esok dia akan selamatkan kita daripada neraka. Dia kata dan adalah mereka itu takut kepada Allah, junjung perintah Allah. Maka mereka itu 4,000 orang. Orang yang ikut Nabi Saleh ni daripada kaum Samud ni ada 4,000 ikut Nabi Saleh. Hak lain menentang dia. Lepaslah yang 4,000 ni daripada lintang azab bersama-sama dengan Nabi Saleh. Tuhan lepas mereka ni daripada kena balak dunia. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan sebutlah olehmu wahai Muhammad kepada kafir-kafir Mekah akan hari kiamat. Habislah cerita kaum Samud ni, habis dah. Lah ni dia nak patah balik mai cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi Muhammad ni pergi habaq dekat kafir Mekah. Habaq kat depa kata kita esok ni satu hari kita akan mati. Bila kita mati, kita masuk kubur. Kita duduk dalam kubur ni, duduk tunggu bila nak mai kiamat. Sehinggalah Allah suruh malaikat tiup sangkakala yang pertama, musnah seluruh alam. Allah suruh malaikat tiup sangkakala kedua, yaumul ba'th, hari kebangkitan. Bakal bangkit di satu tempat, nama dia Padang Mahsyar. Bihabang dekat mereka benda ni. Yakni dihimpun segala seteru Allah, yakni kafir-kafir itu kepada neraka. Bangkit daripada kubur esok ni, bangkit nak boleh sakit. Kalau dia orang yang beriman, bangkit, mudah-mudahanlah susah sat di Padang Mahsyar, dia dapat senang di syurga. Tapi kalau dia ni orang yang tak beriman, bila bangkit di Padang Mahsyar esok ni, bangkit nak mula susah, yang lebih susah daripada susah dalam kubur sebelum tu. Dalam kubur susah dah. Pasal apa yang kata dalam kubur susah? Sebab orang yang tak beriman dengan Allah, bila masuk kubur jadi hufratun min hufarin nar. Jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Tuan-tuan bayangkan kalau duduk 1000 tahun duduk dalam lubang api neraka. Nak boleh kejadinya kiamat, nak boleh bangkit Padang Mahsyar. 1000 tahun duduk dalam lubang api neraka yang penuh dengan kala jengking,
Dan juga ulang-ulang yang berbisa dan sebagainya. Macam yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Susah ni. 1000 tahun. Duk kena patuk ulang. Duk kena macam-macam himpit kubur dan sebagainya. 1000 tahun. Kalau dia duk dalam kubur 1000 tahun. Bangkit-bangkit pada kubur tu. Ingat bangkit-bangkit nak lepas daripada kena himpit. Nak lepas daripada ulang. Nak lepas daripada api. Nak lepas daripada hangat. Rupanya bangkit tu jumpa hak lebih teruk lagi di padang mahsyar. Daripada hak dia duk teruk dalam kubur. Maka mereka itu dihimpun sekalian dahulu kepada neraka. Yang ni segala kafir daripada awal dunia sehingga akhirnya. Kafir ni hak tak beriman dengan Allah ni. Daripada zaman Nabi Adam ni hak tak beriman. Sampailah orang hak penghabis sekali di kalangan Nabi Muhammad SAW. Mana-mana orang yang tak beriman dengan Allah. Semua dihimpun satu tempat. Firman Allah. Hatta idha ma ja'uha. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila datang mereka itu akan dia neraka. Nescaya naik saksi atas mereka itu oleh pendengaran mereka, penglihatan mereka dan segala kulit mereka itu. Yakni anggota mereka menjadi saksi mereka. Yakni saksi terhadap barang yang ada mereka kerjakan. Maka Allah Ta'ala Tuhan yang amat kuasa atas jadi akal dan faham dan bertutur kepada segala juzu anggota. Maka zakar dan faraj bertutur keduanya dengan zina. Oh tuan-tuan, ni semua cerita kita nak jadi karun. Yang kata bangkit di padang mahsyar esok ni, bangkit tu yaumul hisab, bangkit untuk dihisab amalan. Pada masa tu Allah dia menjadi qadhi Rabbul Jalil, qadhi yang membicara ke semua kes-kes manusia di padang mahsyar. Yang peliknya perbicaraan di padang mahsyar ini tidak ada lawyer. Sebaliknya yang ada saksi. Allah Subhanahu wa taala sebagai qadhi Rabbul Jalil dia dakwa kita. Bila dia dakwa kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala seal mulut tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim. Pada masa itu tangan-tangan pula yang hidup buat ramai nak bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi segala kaki-kaki mereka itu. Tu kita duk baca dalam Yasin. Mai malam ni jumpa dalam surah Fussilat pula dia kata apa? Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bila duduk di padang mahsyar, bila Allah dakwa kita hang pada hari sekian-sekian, hang ada buat dosa sekian-sekian. Mulut tak boleh cakap. Pada hari itu yang menjadi saksi ialah sam'uhum, pendengaran menjadi saksi. Wa absaruhum, penglihatan mata menjadi saksi. Wa juluduhum, kulit kita menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata di sini, maka zakar dan faraj bercakap keduanya bahawa mereka berzina. Pai kita tak boleh kata apa dah. Tak boleh kata apa dah. Maka demikianlah segala pendengaran dan penglihatan dan tangan dan kaki naik saksi sekalian dengan maksiat yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Tuan-tuan, kita bila baca ayat ni modok takut lah. Yang tu aja cerita dia, modok takut. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala habang kat kita awal-awal. Dia kata illa ladaihi raqibun atid. Dia kata melainkan pada manusia itu ada malaikat raqib dan atid. Kita jangan ingat kita buat apa lepas. Kita jangan ingat kita kata apa lepas. Apa juga hak kita kata, hak kita buat, kita jawab depan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan kata mereka itu, yakni kafir-kafir bagi segala anggota mereka itu yang naik saksi dengan kerja maksiat mereka itu. Kerana apa kamu jadi saksi kepada kami? Dia marah. Hari itu dia marah. Tuhan buka mulut bagi bercakap, hak tu terbit dulu di mulut. Dia kata dekat badan dia sendiri. Dia kata, lima syahidtum alaina. Pasal apa? Dia kata yang hampa ni duk sibuk sangat nak jadi saksi. Dia marah tangan dia marah kaki dia marah mata dia marah telinga dia marah kulit dia marah habis apa hak ada kat dia. Pasal apa yang hampa duk sibuk jadi saksi? Kata aku buat dosa tu, aku buat maksiat ni dan sebagainya. Qalu, maka jawab mereka itu, yang ni segala anggota jawab. Jawab, tangan jawab, kaki jawab, telinga jawab, kulit jawab, kemaluan jawab, semua pakat jawab balik ke dia. Antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Telah menutur, telah bercakap kami ini oleh kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menutur akan tiap-tiap sesuatu. Kami hari ini bercakap pasal Allah suruh kami bercakap. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok sahabat tadi.
Muka depan atas sekali. Budak umur 5 tahun kena bunuh. Allahu Akbar. Tak tahulah tuan-tuan apa nak jadilah dunia. Budak umur 5 tahun. 5 tahun budak. Bukan ada dosa apa. Bukan ada jahat apa. 5 tahun. Tengah nakal. Kena bunuh. Budak umur 5 tahun ni. Dijumpai mayat dalam keadaan tak ada pakaian apa. Ni bukan kes pertama. Jadi di Malaysia ni. Tak tahu banyak mana dah kes yang seumpama ini. Hari tu kita habang hak perempuan Bangladesh tu. Kena cabul, kena rogol. Dia dengan anak-anak kecil semua kena sekali. Lepas tu jerat tengkok dengan kain bagi mati. Apa ni? Tak teringat ke dalam hati kita? Apalah salahnya kita try tengok undang-undang Islam ni macam mana? Tak teringat ke? Kita duduk tengok ada law ni nampak tak jamin dah. Salah ke kalau kita try dulu? Try tengok dulu. Tuhan kata kalau sekiranya hampa laksana hukum hak aku suruh ni, nakalan minallah. Aku pastikan aku jaga benda ni. Ini satu jaminan, penjagaan, perlindungan daripada Allah. Try lah. Kalau tak percaya pun try. Try tengok macam mana. Kalau try 5 tahun, 10 tahun try nampak tak jadi. Lepak buang undang-undang ni tak usah pakai. Tak semua. Try dulu. Sampai tak mau try, piduk kata tak bagus ni apa. Try dulu. Bukan nak menang siapa-siapa. Try nak kepada keamanan dan kesejahteraan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un." Dan dialah, yakni Allah lah Tuhan yang menjadi kamu pada mula kali. Tuhan kata aku hak buat hampa. Mula-mula dulu manusia tak ada. Aku yang buat manusia. Dan kepadanya kembali kamu di akhirat. Manusia daripada tak ada, Tuhan buat Nabi Adam. Daripada Nabi Adam, Allah buat keluar daripada rusuk dia, buat Hawa. Daripada Adam dan Hawa, terbit mai golongan manusia, keturunan manusia yang begitu punya banyak. Manusia daripada tak ada, Tuhan kata aku buat manusia bagi ada. Lepas dah aku bagi jadi ada manusia ni, hampa kena ingat satu. Wa ilaihi turja'un. Satu hari hampa balik ke Tuhan hak buat hampa tu. Kalau hampa asal daripada tanah, hampa balik ke tanah. Kalau hampa asal daripada Allah yang buat hampa, hampa balik menghadap Allah. Yakni Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang amat kuasa menjadi kamu sejak mula-mula dulu, dan dia menghidupkan kamu pula kemudian daripada mati. Maka kuasa ia atas beri bertutur kulit kamu dan anggota kamu semua. Kalau manusia hak tak ada dia boleh bagi jadi ada, manusia hak ada ni nak bagi kulit bercakap senanglah. Tak ada apa-apa. Firman Allah, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Dan tiada kamu itu dapat sembunyi segala kejahatan maksiat kamu itu daripada bahawa naik saksi atas kamu oleh pendengaran kamu, dan tiada segala penglihatan kamu, dan tiada segala kulit kamu. Tuhan kata tak ada manusia boleh sorok kejahatan dia. Melainkan semua kejahatan yang dia buat, anggota dia akan cerita. Yakni tidak boleh sembunyi seorang maksiat yang dikerjakan itu daripada anggotanya. Umpama mata, telinga, kaki, tangan, zakar, faraj dan sebagainya. Tak boleh siapa sembunyi. Sebab anggota ni semua akan jadi saksi depan Tuhan. Kerana segala anggota itu sendiri kerja maksiat itu. Pasal apa? Pasal mereka yang buat kerja tu masa atas dunia. Mereka buat kerana kita suruh. Kita suruh kaki kita langkah pergi ke tempat-tempat maksiat. Kita suruh tangan kita buat benda dosa. Kita suruh mata kita tengok benda tak elok. Maka kita suruh anggota ni buat, anggota ni mengadu kat Tuhan esok. Dia dipaksa oleh kita untuk buat benda-benda ni. Firman Allah, "Walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Dan tetapi kamu zan bahawasanya Allah Ta'ala tidak tahu kebanyakan maksiat yang kamu kerja ketika kamu sembunyi daripada manusia itu. Tuhan kata kat kita. Dia kata tapi nama kata manusia ni, dia duk ingat Tuhan tak tahu. Dia duk ingat Tuhan tak tahu. Hak dia duk buat ni, dia ingat Tuhan tak tahu. Tuhan habaq kat kita. Kata manusia duk ingat kata Tuhan tak tahu. Firman Allah, "Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum." Dan bermula yang demikian itu, yakni zan kamu, sangka kamu kata Tuhan tak tahu tu, zan kamu yang kamu zan dengan tiada ketahui Tuhan kamu, itulah yang membinasakan kamu. Tentu silap. Tuhan kata bila hampa duk ingat Tuhan tak tahu, hampa silap. Pasal apa? Pasal Tuhan dia tahu semua. Saya abang ke budak-budak ada mengaji kat saya tempat kerja, tulis di papan, tulis Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata aku tak bagi ilmu kepada manusia ni melainkan sikit. Kamu jangan ingat kamu boleh masuk kolej matrikulasi ni kamu pandai sangat. Kata memanglah kamu cerdik pada orang lain. Orang lain hak minta tak dapat kamu dapat, kamu cerdik pada depa. Tapi jangan duk berasa pandai sangat dah.
Pasal apa? Pasal kecerdikan hak ada ke kamu tu sikit. Nisbah dia di sisi Allah. Bukan kamu. Kamu masuk universiti esok, kamu jumpa profesor, kamu ada PhD sampai 2-3 PhD esok ni, kamu duk sangka profesor, kamu PhD, doktor, pandai sangat dah. Kamu duk berasa lagu tu. Depa tu pun di sisi Allah sikit aja ilmu depa. Kalau para profesor ada PhD sampai 2-3 pun sikit ilmu berbanding dengan ilmu Allah, hampa baru lepas SPM tak ada apa. Nah, baik. Saya kata, saya nak buktikan kata manusia ni lemah. Dari segi ilmu, dari segi maklumat, tak ada banyak mana. Tunjuk satu orang budak. Kamu, bagi tahu kat saya, berapa lai bulu kening kamu belah kanan? Dia tanya dia. Saya tak tanya kamu berapa banyak bintang di langit. Jauh nak naik, pergi duk rabat naik, pergi nak kira, tak boleh. Lah ni hadut tempek di kening kamu ni. Lama dah kening tu duk ada tentu. Berapa lai duk ada? Belah kanan aja. Tak tahu dua-dua, banyak sangat. Belah kanan aja. Ada berapa lai? Tak tahu. Tak tahu. Okeylah, saya kata pasal apa? Soalan tu tak masuk akal. Sebab tak ada manusia pernah bilang berapa lai bulu kening. Saya tanya soalan lain. Saya kata, siapa dalam kelas ni, saya kata, yang tahu buku lali? Buku lali tu orang putih kata apa? Tak tahu juga. Kita tak tanyalah tangan. Tangan dia tahu. Kita tanya buku lali. Buku lali orang putih kata apa? Ucap lesi semua. Saya kata, hampa mengaji orang putih daripada bila? Mengaji orang putih ni daripada sebelum masuk darjah 1. Mak hantar dah pergi mengaji tadika, tazki apa, macam-macam mengaji orang putih ni daripada sebelum darjah 1 tu. Kemudian sekolah rendah 6 tahun. Masuk sekolah menengah 5 tahun. Masuk mai sini duk mengaji orang putih tak habis lagi. Buku lali pun tak tahu, kata. Angkat tangan, siapa tahu? Pak kata angkat tangan belakang. Dia kata lutut tahu, Ustaz. Saya bukan tanya lutut, saya tanya buku lali, kata. Lah ni apa mengaku dah kata ilmu hak ada kat kita ni sikit aja. Kangguk. Okey, susah nak bukti kata manusia ni tak sah belagak lah, tak sah sombong lah. Tak tahu, yang tu pun tak tahu. Tu tanya bintang di langit tinggi sangat, tanya bulu kening tak masuk akal, buku lali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang kata manusia. Dengan kerana kelemahan-kelemahan yang ada dekat manusia ni, manusia dia sampai satu peringkat dia sangka. Dia duk sangka benda-benda dosa, maksiat dia duk buat ni Tuhan tak tahu. Dia duk sangka lagu tu. Kerana Tuhan kamu itu amat tahu segala perbuatan dan perkataan kamu. Sama ada nyata atau tersembunyi. Itu dia. Tuhan kata, hampa silap. Tuhan kata, aku tahu. Hak hampa buat terang-terang, aku tahu. Hak hampa sorok-sorok pun aku tahu. Dan Allah Ta'ala ketahui barang yang dalam hati seseorang itu. Itu dia. Hak hampa buat terang-terang, ada manusia lain tak tahu. Tuhan tahu. Hak hampa buat sembunyi-sembunyi, semua manusia tak tahu. Tuhan tahu. Bahkan hak terlintas dalam hati hampa, Tuhan tahu. Yang ni daripada qasad baik ataupun qasad jahat. Apa teringat dalam hati itu, teringat baik ke teringat jahat, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Zikrullah ataupun tasbih ataupun doa ataupun lainnya, semua Tuhan tahu. Kita duk sengak mulut nampak tak menguat, tapi hati kita duk ingat Allah, Allah, Allah. Tuhan tahu. Fa'asbahtum minal khasirin. Maka jadilah kamu daripada segala orang yang kerugian. Dia kata. Kerana hampa silap faham. Hampa duk ingat Tuhan tak tahu kalau hampa buat benda tak elok. Dengan kerana tu hampa ni minal khasirin. Hampa ni memang rugi sungguh lah. Rugi sungguh. Tuhan kata. Kerana jadi segala nikmat anggota-anggota itu sebab bagi kecelakaan mereka itu. Itu dia. Tuhan bagi anggota ni kita ingat syukur lah. Syukur banyak-banyaklah Tuhan bagi kaki boleh duduk berjalan. Berapa ramai orang yang ada kaki tak boleh berjalan pasal lumpuh. Dia duk ingat Tuhan bagi kaki kat dia untuk berjalan. Tu nikmat anggota. Dia ingat Tuhan bagi tangan kat dia boleh duk menulis yang tu. Yang ni dia ingat Tuhan bagi kat dia ni nikmat pada dia. Tengok-tengok bila dia salah guna tangan dengan kaki dia. Tangan dengan kaki yang sepatutnya jadi nikmat dekat dia. Sudah menjadi kecelakaan bagi dia. Pasal apa? Pasal salah guna nikmat Tuhan bagi. Firman Allah. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ. Maka jika sabar mereka itu. Ataupun tidak sabar mereka itu. Maka neraka itulah tempat kembali mereka. Tiap-tiap hal itu. Sama ada mereka sabar waktu duduk dalam neraka. Ataupun mereka jadi tak sabar masa duduk dalam neraka. Sama aja. Mereka tetap duduk dalam neraka. Tuhan kata. Boleh sabar ke duduk dalam neraka? Tak lah. Cerita dia tak lah. Cerita dia tak lah. Tuhan kata, kalaulah kata hampa boleh sabar. Duduk dalam neraka tu, hak Nabi SAW kata, Inna ahwanan nasi azaban yawmal qiyamah man lahu na'lan wa syurakan. Sesungguhnya azab hak paling lekeh
Bagi orang duduk dalam neraka ni, ialah Tuhan bagi kat mereka sepasang kasut, 2 utas tali suruh pegang. Bila saruk aja kasut tu, pegang aja tali tu, yaghli min huma dimaruh, mendidih otak dalam kepala. Tu azab paling ringan dalam neraka. Kalau kena saruk-saruk kasut tu mendidih otak dalam kepala, aku sabar. Sabar, aku ni sabar lah apa. Tuhan kata, hang sabar ke, hang tak sabar ke, tempat hang di neraka. Tuhan kata. Dia nak abang apa? Nak abang kata, hampa ni tak ada apa dah. Hari ni memang hari kecelakaan bagi hampa. Firman Allah, wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Dan jika minta redha mereka itu daripada Allah, yakni minta nak balik ke dunia nak buat ibadat, maka tiadalah mereka itu daripada segala orang yang dapat keredaan itu. Tak tahan kena azab neraka, minta dekat Tuhan, minta ya Allah, lah macam ni lah, kami mengaku kami silap. Minta satu aja, minta bagi hidup balik, bagi balik atas dunia. Garanti punya, kami akan jadi orang kuat kamu di atas dunia. Abang kata Tuhan begitu. Maksudnya apa? Minta keredaan Tuhan. Tuhan kata apa? Hari itu tak sah minta. Sebab apa? Tidak ada manusia yang minta pada waktu dia dah ada dalam neraka. Tidak ada manusia yang duduk dalam neraka minta keredaan akan dapat keredaan itu. Tak ada. Duduk dalam neraka bukan masa nak minta keredaan aku. Tuhan kata, masa nak minta keredaan aku, masalah ni. Masa duduk atas dunia. Masa ni nak minta keredaan Tuhan. Firman Allah, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا. Dan kami jadikan sebab akan mereka itu. Yang ni akan kapiak-kapiak yang dapat kecelakaan itu. Kawan teman daripada syaitan yang mewaswas jalan kejahatan. Yang ikut mereka itu akan dia. Itu dia. Tuhan kata, hampa atas dunia dulu ikut syaitan. Sebenarnya hampa ikut syaitan itu sebab saja untuk hampa nak kena neraka hari ni. Saja nak sabit hampa kena neraka hari ni. Pasal apa? Pasal hampa pergi berkawan dengan syaitan dulu. Pasal tu hampa kena. Firman Allah, فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Maka menghiasi mereka itu. Yakni syaitan manusia dan juga jin. Bagi mereka itu, yakni bagi kapiak-kapiak, barang yang antara hadapan mereka itu. Yakni daripada melebih dunia atas akhirat dengan ikut nafsu kejahatan. Itu dia. Atas dunia dulu, syaitan dia pergi buat ni benda-benda tak elok ni, dia hias bagi nampak elok. Maka ramai orang berkenan dengan benda-benda tak elok. Syaitan dia pergi buat ni benda tak elok ni, dia pergi hias bagi nampak elok. Sampai manusia tengok benda tak elok ni nampak elok. Manusia terpa pergi buat, lepas ke neraka. Ini kerja syaitan di atas dunia. Wa ma khalfahum. Dan telah tipu mereka dengan barang yang di belakang mereka itu, yakni akhirat, dengan i'tiqad tiada hidup selepas mati. Itu dia. Syaitan punya kerja juga masa atas dunia, dia main duk bisik di telinga kita. Dia kata, saya duk percayalah benda ni semua. Kita hidup ni sekali aja. Nak muda pun sekali saja. Nak apa pun sekali ni aja sebelum mati. Dia kata, apa pun atas dunia ni kita rembas cukup-cukup. Syaitan main bisik di telinga dia. Duk kira apa dengan mati Dia kata satu hari semua orang mati. Mati-matilah habis cerita lah. Apa pula duk cerita kata ada padang mahsyar apa nak hidup. Merepek. Syaitan main duk bisik telinga dia. Dia pun dengar. Betul juga. Betul tu betul semua. Dia jadi lagu tu. Syaitan pergi bisik di telinga dia bahawa tiada hisab. Lepas mati tak ada dah. Cerita-cerita hisab padang mahsyar ni semua tak ada. Dan tiada balas daripada syurga dan neraka. Tak ada. Cerita dia mati-mati habis cerita. Apa pula lepas mati hidup habak yang tu yang ni apa semua tak ada Ni semua tak ada karut dia kata. Hidup habak kata dalam kubur sekali lagi lagu nak mai ulak sujaul aqra. Hidup habak kata orang yang derhaka Tuhan masuk kubur, Allah wa mai dekat dia sab'ina tinina. Wa mai dekat dia 70 ekor ulang-ulang yang berbentuk naga. Ni semua merepek dia kata. Walhal semua ni datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan mai doa abang kita saya percaya benda ni semua karut. Begitu. Firman Allah, wa haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Dan sebenarlah wajib atas mereka itu, yakni atas kapiak-kapiak itu, oleh perkataan janji azab Allah. Pada jumlah segala umat-umat dahulu kala yang telah lalu daripada dahulu mereka itu, daripada jin dan manusia. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata memang patutlah puak-puak kapiak ni semua dikenakan janji azab Tuhan. Pasal apa? Pasal tengoklah apa mereka buat masa atas dunia. Tonton tengok berita P6 tadi. Lah ni OIC tengah bersidang. Persidangan OIC yang berakhir takat petang tadi ni gagal mencapai kata sepakat tentang takrif keganasan. Nak kata apa tuan-tuan? Kita nak marah dekat Israel, kita nak marah dekat Amerika. Ni kita hak sama-sama Islam ni.
Pi mesyuarat OIC, Organization of Islamic Countries. Satu organisasi besar yang menghimpun negara-negara yang majoriti orang Islam dalam dunia ni. Pi duduk bersidang. Hari ni sehari bincang pasal takrif keganasan aja. Sehari bincang, tak capai kata sepakat. Kalau di kalangan orang Islam pun tak boleh nak capai satu keputusan yang kata ganas ni sebenarnya ni maksud apa. Tak boleh nak capai kata sepakat. Dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni. Dia ni tak puas hati bangkit pergi pancong, dia ni tak puas hati bangkit pergi minum di kantin, dia ni tak puas hati buat tidung. Apa nak jadi dengan orang Islam ni? Apa nak jadi dengan orang Islam ni? Boleh duk cakap pandai aja. Dalam masa duk cakap pandai tu saudara yang sama seagama duk kena bunuh. Tuan-tuan boleh bayang tak noh? Ketika orang Islam di Palestin tak kira perempuan, tak kira budak-budak, tak kira orang tua, tak kira orang alim, tak kira siapa, duk kena bom meletup pum pakat mati. Dalam waktu tu, hak ketua-ketua negara-negara Islam satu dunia ni pakat pergi duk sidang, duk bincang pasal keganasan, tak boleh capai kata sepakat. Pelik. Inilah yang keluar dalam Asia Week dulu ni. Dia kata OIC is no more organization of Islamic countries. Dia kata but OIC should be pronounced like this. Dia kena kata OIC. Dia kata OIC. Oh ya IC. Lagu tu aja dia kata. And dia kata OIC sekarang ini is like a toothless tiger. OIC, organisasi Islam, negara-negara Islam yang hebat ni, hari ni dia kata umpama toothless tiger, macam rimau tak ada gigi. Dia kata orang putih boleh tulis lagu tu dalam Asia Week, jual satu dunia. Nak mentertawakan organisasi besar Islam. Toothless tiger, tuan-tuan. Rimau tak ada gigi. Kita tengok orang tak ada gigi pun karut kan. Bukan nak kata kat siapa-siapa kan. Tapi kita tengok orang tak ada gigi, dia pun kita jadi nak marah tak boleh. Kita jadi nak teglak ke dia. Kita betul-betul punya hot nak marah ni. Tengok dia senyum kepok masuk mulut tu tak dia marah. Karut. Tuan-tuan boleh bayangkan, tuan-tuan jumpa satu ekor rimau. Bunyi tengok tak ada gigi dia ni. Allahu Akbar. Kalau ditakdirkan dia baham kita, geli. Tak mati, geli. Macam ni lah yang jadi kepada OIC lah ni. OIC lah ni, dia tak payah buat apa. Dia marah mereka, buat mereka geli. Geli hati. Tuan-tuan, ni orang putih. Orang putih bukan Islam. Tulis dalam Asia Week. Menghina OIC sampai macam tu. Tak ada apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dia kata orang Islam ni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tuhan kata orang Islam ni hendaklah siap sedia dengan segala bentuk quwwah, segala bentuk kekuatan. Min ribatil khail, kena ada pasukan tentera berkuda yang hebat. Kena ada tu kehebatan militeri. Kena ada si semua ni. Kapal selam, kena ada jet pejuang, kena ada peluru berpandu, kena ada negara-negara Islam, kena ada ni. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sedaya upaya bagi ada benda ni. Pasal apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Supaya musuh kamu, musuh Allah, rasa gerun dengan kamu. Tak ada. Hak Tuhan sebut dalam Quran tu tak ada ke negara Islam dah ni. Tak ada. Cakap yang tu lagi, panjang pula. Panjang pula lah. Jadi kadang-kadang tak cakap pun frust, tuan-tuan. Berasa frust. Tuhan bagi elok dah. Tu dia nak lajar sikit lagi tu. Tuhan bagi elok dah. Bagi Saudi, bagi Kuwait, bagi Iraq, bagi Iran, bagi semua ni telaga minyak ada kat mereka. Semua jenis kenderaan dalam dunia ni, daripada kapal terbang jet laju tu, sampailah kepada kubota dalam mendang. Pakai minyak. Yang minyak ni hanya ada di negara-negara orang Islam. Tiba-tiba orang Islam pergi jadi lagu tu. Frah lah, cukup frah. Cukup punya frah. Itu satu sudut. Dari sudut material, kebendaan. Dari sudut satu lagi, sudut keagamaan dan sebagaimana pun reput juga kita ni. Reput juga. Hadis Nabi kata, akan berlaku di akhir zaman, orang Islam ni jadi macam hidangan. Musuh-musuh mai duk keliling, pakat duk jemput makan. Kita ni jadi macam lauk. Pakai duk jemput buah dalam mulut orang sikit. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah kerana kita pada masa musuh main duk cubik kita, duk ambil buah dalam mulut ni, kita pada masa tu kita ni sikit ke yang jadi sampai macam tu? Nabi kata, dah. Bahkan kamu pada masa tu ramai. Nabi kata, tetapi ramai kamu ni macam buih dalam laut. Ramai gitu aja, ramai tak boleh buat apa. Dari segi ilmunya tak ada, dari segi ekonominya teruk, dari segi kekuatan beragamanya reput.
Kamu ni ramai orang Islam, tapi orang Islam ramai ni macam mana buih dalam laut. Sahabat tanya pasal apa dia pergi jadi lagu tu, dah ramai pergi tu. Nabi kata apa? Nabi kata 2 pasal. Yang pertama, pasal takut mati. Yang kedua, pasal gila dunia. Dengan kerana hampa ada 2 benda ni, takut mati dengan gila dunia. Dengan kerana hampa ada 2 benda ni, Allah cabut rasa gerun daripada hati musuh. Musuh langsung tak takut kat orang Islam lah ni. Kita mau dengar lah benda-benda ni, ayat Quran, hadis Nabi, mai duk bagi peringatan dekat kita ni, mau duk kutip ambil, mau duk perkemah lah. Perkemah dalam maksud kata apa? Anak kita pastikan mempunyai ilmu yang cukup kat dia. Dari segi usaha ekonomi, orang Islam kena kuat, tuan-tuan. Tak larat dah kita ni, nak buat sekolah Arab, masalah dia apa? Duit tak ada. Nak buat masjid, nak buat surau, masalah dia apa? Duit tak ada. Ekonomi tak kuat. Dia minta, tak ada, aku pun tak ada banyak mana, tekat-tekat RM1 boleh bagi. Tak kuat. Orang bukan Islam, tuan-tuan tengok macam mana? Saya dulu mengajar sekolah menengah Sungai Aceh. Tuan-tuan tahu sekolah menengah Sungai Aceh, dia ada persatuan bahasa Cina di sekolah tu. Cerita tu 80-an dulu, saya mengajar situ. Sekolah Tanjung Berembang. Dia ada persatuan bahasa Cina. Tiap-tiap buka sekolah, bulan Januari, buka sekolah, persatuan bahasa Cina di sekolah menengah Sungai Aceh, Tanjung Berembang tu, dibekalkan dengan duit RM3,000 oleh Rumah Berhala Sungai Udang. Buka sekolah, persatuan bahasa Cina sudah ada duit RM3,000. Mereka boleh belanja untuk apa-apa aktiviti mereka. Habis duit bagi tahu, rumah Tok Kong bagi lagi. Bukan Tok Kong bagi, Tok Kong tak boleh bagi. Rumah Tok Kong bagi. Itu pasal apa tu? Pasal ekonomi mereka, tuan-tuan. Ekonomi mereka kuat. Kita tak boleh nafi kepentingan ekonomi. Tak ada duit, apa pun tak boleh buat. Tak ada duit, surau kita ni pun kecil. Bila dengar ni, tabung tu kena buh lah lagi. Bagi surau ada duit sikit. Kan? Cerita dia lagu tu. Tambah ni macam surau ni bukan ada tabung apa, tuan-tuan. Masjid adalah tabung jemaah, tabung apa. Ada sumber pendapatan tu. Tapi masjid ada sumber tabung apa semua ni, tak buat program apa pula dah. Dia jadi terbalik kurang lagu tu. Tabung jemaah ni duk kutip tiap-tiap minggu. Kutip tulis di papan. Berapa duit dapat, apa pun tak buat. Hak surau, hak tak ada tabung jemaah ni punya nak buat ni sampai tak cukup duit. Tuan tengok ni benda duk jadi lebih pening. Kadang-kadang nak tidur malam saja duk fikir kan jadi tak boleh tidur. Dia sakit kepala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang tu nak kata beletiak ke, nak kata apa, tapi perlulah kita sekali-sekali kan mau duk fikir benda-benda macam ni, mau duk ingat, fikirlah. Apa kita boleh buatlah. Matlamat kita apa? Untuk agama. Matlamat kita untuk agama. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Dan sebenarnya lah wajib atas mereka, yakni atas kafir itu, oleh perkataan janji azab Allah. Yang ni pada jumlah segala umat dahulu kala telah lalu daripada mereka dahulu mereka itu daripada jin dan manusia. Patutlah puak bantah ni kena janji azab Tuhan. Patut dia kata, innahum kanu khasirin, bahwasanya adalah mereka itu, orang hak bantah kafir itu, mendapat kerugian sekalian dengan neraka yang selama-lamanya. Wallahu alam. Kita berhenti situ. Lepas ni kita semua, waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Ni pun menarik juga. Ayat Quran ni semua menarik. Cumanya hak ni kadang-kadang sentuhan dia tu amat menarik. Hak akan datang ni dia nak cerita, waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Orang-orang kafir ni bila Nabi baca Quran, dia berkata ke orang, tak usah duduk dengar dia ni baca apa pun. Nampak? Lah pun jadi juga lah ni. Dia tak usah duduk pergi dengar lah, dia duduk mengajar tu, dengar itu jadi gerong lagu depa. Dia kata lagu tu. Nampak? Rupa-rupanya hak jadi zaman Nabi dulu dia ulang. Lagu tu aja cerita dia. Itu sebab kita baca Quran. Quran ni bukan ketinggalan, tak ketinggalan. Dia ulang balik. Hak jadi zaman Nabi, jadi balik lah. Jadi pula lepas pada ni, dulu tu lah. Ulang begitu. Nah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dekat kita daripada apa yang kita baca pada malam ni, insyaAllah.